yafqahu qawli. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Syahdan, bermula awal maqam taubah dan tiada diterima sesuatu yang kemudiannya. Bermula awal maqam iaitu taubah. Begitu maksudnya. Bermula awal maqam adalah taubat dan tiada diterima sesuatu yang kemudiannya melainkan dengan taubat. Tidak diterima selain daripada itu kecuali taubat. Maka ulama mengatakan bahawa seorang yang berjalan kepada Allah mesti melalui jalan taubat. Maka dikatakan bahawa kalau seseorang itu tidak bertaubat kepada Allah, dia seperti tidak berjalan kepada Allah. Seperti orang yang berlari di tempat yang sama. Dia berlari tapi tempat sama. Ada mengatakan seperti seperti binatang yang menggiling gandum. Jadi dia pusing tempat sama. Begitu gambarannya. Maka ulama-ulama menyatakan bahawa seseorang itu hendaklah dia bertaubat kepada Allah, sama ada dia ahli taat ataupun dia ahli maksiat. Kenapa ahli taat kena taubat juga? Kerana di dalam taat juga boleh membawa kepada maksiat kepada Allah. Bagaimana taat yang membawa maksiat? Seperti orang yang melakukan ibadat tetapi dalam ibadatnya ada riak, ujub, takabur, tidak ikhlas dan seumpamanya. Maka tidak dapat tidak, yakni mesti orang itu bertaubat kepada Allah. Maka apabila sahaja seseorang itu bertaubat kepada Allah, maka disitulah maknanya permulaan dia berjalan dengan Allah. Maka ulama mengatakan awal maqam itu taubah. Maka penyusunan para ulama tentang taubat ini disusun oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Yang pertama taubah, yang kedua ilmu, yang ketiga amal. Imam Al-Ghazali menyusun di dalam kitab Minhajul Abidin, maqam yang pertama ilmu, yang kedua amal, baru taubah. Maka kedua-dua punya benar. Bagi orang yang melalui jalan maksiat lalu ingin kembali kepada Allah, maka pertamanya taubat. Bertaubat, kemudian dia belajar. Tetapi bagi orang yang sudah kecilnya belajar, duduk dalam ilmu, walaupun dia duduk dalam ilmu, dia beramal, tapi kena pergi juga kepada taubat. Pergi taubat. Maka disusun taubat, ilmu, amal. Syekh Abdul Qadir Jilani, Imam Al-Ghazali, ilmu, amal, taubat. Kerana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dia selepas dia berceramah, ramai orang yang bertaubat. Maka datang kepada dia, kepada ahli-ahli maksiat. Ada yang datang ni kepada Syekh Abdul Qadir Jilani yang kaki judi, kaki minum arak, kaki zina. Maka Syekh Abdul Qadir Jilani melihat keadaan, lalu dia menyusun taubat, ilmu, amal. Al-Imam Al-Ghazali, dia adalah orang yang cintakan ilmu. Maka perjalanan dia perjalanan ilmu, dan berdampingan dengan ahli-ahli ilmu. Maka dia menyusun ilmu, amal, taubat. Walaupun orang itu sudah ada ilmu, walaupun beramal dengan ilmu, tetap taubat juga, kata Imam Ghazali. Menunjukkan seseorang itu mesti melalui jalan taubat. Lalu dikatakan bahawa tiada diterima sesuatu yang kemudiannya, yang selainnya, kemudian dengan taubat, melainkan taubat. Yakni tiada diterima amal dan sekalian kebajikan. Sekalian kebajikan. Orang itu berpuasa, orang itu berkorban, orang itu mengerjakan umrah, haji dan seumpamanya. Katanya pengarang kitab kita ini, Syekh Ibn Athaillah, mengatakan bahawa kalau kamu membuat amal-amal yang lain, maka membawa amal ibadah itu tidak diterima, melainkan taubat. Melainkan taubat. Tiada diterima amal dan sekalian kebajikan, melainkan jika diterima taubatnya. Setelah diterima taubatnya, maka Allah akan menerima amal-amal yang lain. Maka Nabi SAW bersabda, "At-taibu minaz zambi kaman la zambalah." Orang yang bertaubat daripada dosa seperti ia tidak ada dosa. Maka orang yang tidak ada dosa adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana Rasulullah menyatakan dirinya itu
Allah telah nyatakan kepada Rasulullah, ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhar. Dosa-dosa Rasulullah yang terdahulu yang kemudian sudah terampun, maka tidak ada dosa. Maknanya kalau ada kesalahan ke yang terdahulu yang kemudian tidak ada dosa. Allah mengampunkan akan dosa baginda. Maka Rasulullah orang yang paling suci. Paling suci. Ma taqaddama ni kata dosa Rasulullah, dosa yang kemudian terakhir itu bukan bermakna Rasulullah buat dosa. Bermakna kalau Rasulullah buat dosa. Kalau Rasulullah buat dosa terdahulu ke yang terkemudian ke diampunkan dosa oleh Allah. Maknanya hanya dikatakan ma taqaddama barang yang terdahulu wa ma ta'akhkhar barang yang terkemudian. Terkemudian tu akan datang. Tapi nak bagi tahu Allah memberi pengampunan, meletakkan kasih sayang, rahmat rahim Allah Taala itu ada pada Rasulullah, pengasih penyayang. Baik, lalu dalam keadaan macam itu Rasulullah juga bertaubat. Lalu ulama mengatakan taubat Rasulullah itu bukan untuk dirinya. Rasulullah bertaubat untuk umatnya. Agar umatnya bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Rasulullah itu contoh. Rasulullah itu contoh. Maka dikatakan ataupun qudwah. Lalulah tiada diterima melainkan jika diterima taubatnya. Dan setelah diterima akan taubatnya, maka amal-amal yang lain akan diterima. Syahdan bermula misal seorang hamba apabila hamba Allah apabila berbuat ia akan dosa dan maksiat. Perumpamaan orang yang buat dosa ataupun buat maksiat. Kita ni semua sebenarnya ahli-ahli pendosa. Sebab itu kita lemah dalam ibadat. Ketika orang bertanya kepada Hasanul Basri, Al-Imam Hasanul Basri, kenapa saya payah untuk bangun pada waktu malam? Payah bangun pada waktu malam, dan kenapa saya susah berpuasa di siang hari? Lalu kata Imam Hasan Basri, sebabnya dosa kamu. Maka kata Fudail bin Iyad menyatakan bahawa kalau kamu ingin lihat diri kamu masih ada lagi dosa yang belum taubat, maka lihatlah pada dua amalan ini. Yang pertama sembahyang malam, yang kedua berpuasa sunat. Kalaulah berjaya kedua-dua ini, itu tanda taubat diterima. Begitu maknanya orang-orang dahulu melihat betapa berhatinya mereka, sehingga kan apabila melihat dirinya berat ibadat, maka ini tanda ada dosa-dosa yang perlu ditaubatkan. Maka ada ulama menyusun doa tentang taubat. Allahumma inna nas'aluka taubata wa dawamaha. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu taubat. Taubat di situ taubat nasuha, dan berterusan di dalam taubat. Wa na'udzubika minal ma'siyati wa asbabiha. Dan kami minta berlindung denganmu ya Allah daripada maksiat dan perkara yang membawa kepada maksiat. Minta berlindung. Wa zakirna bil khaufi qabla hujumi khataratiha. Datangkanlah kepada kami rasa takut kepadamu ketika terlintas nak melakukan maksiat. Bila nak terlintas nak lakukan maksiat, datangkan rasa takut. Wa minat tafakkuri fi taraikiha. Dan juga datangkan rasa takut ketika mana kami mencari jalan untuk melakukan maksiat. Mencari jalan nak bertemu dengan wanita ini, orang lain tak tahu, kita rancang sekian-sekian, tiba-tiba mari takut. Ada satu orang lelaki di zaman Bani Israel ke tidak silapnya. Satu orang lelaki ini ahli maksiat. Dalam kisah itu dicerita apa saja maksiat yang besar dia lakukan. Maka dalam ketika itu Allah memberi dia orang yang ada harta, tetapi dia ahli maksiat. Datang satu orang wanita. Wanita ini dalam keadaan fakir, tidak ada duit untuk nak makan minum. Dia ada duit nak makan minum, dan dia kena cari sesuatu untuk menyelamatkan dia dan ahli keluarganya daripada mati. Datanglah, terfikir dia melihat seorang lelaki yang kaya itu, lalulah wanita ini pergi.
minta sedikit duit untuk dia nak makan. Lalu kata lelaki itu, boleh, tapi dengan satu syarat saja. Syaratnya, hendaklah engkau berzina dengan aku, katanya. Dia ini tangguh, tak nak. Ada mengatakan dia balik dulu, fikir-fikir tak jadi pergi balik. Lalulah akhir sekali dia pun bersetujulah, tak apalah. Demi untuk nak hidup. Maka ketika mana lelaki itu ingin melakukan kejahatan kepada dirinya, maka wanita itu menggeletar tubuh dia. Menggeletar lalu menangis. Kata lelaki itu, apa yang menyebabkan kamu menangis? Katanya, aku takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Lalu Allah campakkan dalam hati lelaki itu hidayat, petunjuk. Lalu dia mengatakan bahawa akulah patutnya yang kena takut pada Allah. Kamu boleh takut kepada Allah dalam keadaan kamu susah, sedangkan aku dalam keadaan senang ni aku lupa kepada Allah. Maka ambillah duit bagi pada lelaki itu, bagi wanita itu. Dia pun terus bertaubat. Selepas dia bertaubat kepada Allah Ta'ala, lalu Rasulullah menceritakan bahawa lelaki ini segala kejahatan yang dia buat itu Allah ampunkan dia, dan dia wafat menjadi ahli syurga. Ini besarnya Allah. Maksiat-maksiat yang besar macam mana pun, kalau benar-benar bertaubat kepada Allah, Allah mengampunkan akan taubatnya. Maka orang yang melakukan dosa dan maksiat, orang yang melakukan dosa maksiat seperti periuk yang baru dinyalakan api di bawahnya, satu saat, satu ketika, biasa saat ni 1 jam contohnya. Lalulah periuk itu berkilat contohnya. Periuk berkilat, kita pun buka api, maka api pun kena pada bawah periuk tadi. Maka jadilah hitam periuk itu dengan sebab asap api. Maka akhirnya periuk di bawah tadi yang kita nyalakan api, bawah periuk itu jadi hitam, kena daripada asap api. Atau orang jual goreng pisang, dia duduk bawah atap, dia masuk, dia goreng pisang, tengok atap hitam kelam begitu. Begitu gambaran. Maka jika segera engkau basuh akan dia, segera basuh periuk tadi, nascaya hilang daripada periuk itu hitam bekas asap api. Kalau sudah guna, basuh serta-merta hilang. Basuh serta-merta hilang. Inilah yang Nabi SAW bersabda, wa atbi'i sayyi'ata hasanata tamhuha. Kamu ikutilah kejahatan kamu dengan kebaikan. Bukan bermaksud buat jahat nanti buat baik, bukan. Maksud wa atbi'i sayyi'ata hasanata tamhuha, kamu ikuti kejahatan kamu dengan kebaikan, yakni apabila kamu tersalah melakukan kejahatan, tersalah buat dosa, tersalah dosa lidah, tersalah dosa mata, tersalah dosa tangan, salah cakap lepas atas kepala orang, contoh tersalah, maka wa atbi'i sayyi'ata hasanata tamhuha, bersegeralah kamu ini buat kebajikan, buat kebaikan cepat-cepat. Tamhuha, pastikan kebaikan yang kamu lakukan itu menghapuskan akan kejahatan. Dalam satu hadis yang lain, datang satu orang sahabat, dia jumpa Rasulullah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau bahasa Terengganu, punuh dah saya. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, qad halaktu, binasa dah aku sudah binasa. Rasulullah tak cara, katakan waktu tak cara, pusing tak lain. Lalulah akhirnya dia bagi tahu bahawa dia telah bertemu dengan satu orang wanita. Dalam hadis itu dia kata qabbalaha, dia mengucupnya wanita tadi. Lalu dia tinggalkan wanita tadi, jumpa Rasulullah. Jadi bila jumpa Rasulullah, dia rasa bersalah. Dia kata begitu. Rasulullah tak layak, awak tak tahu saja. Akhirnya masuk azan berkumandang, maka sembahyang berjemaah. Semua sembahyang berjemaah termasuk lelaki itu. Selepas daripada sembahyang berjemaah, lelaki itu jumpa lagi Rasulullah, beritahu dia, guna ni saya ni buat salah tadi ni.
Rasulullah bertanya kepadanya, tidakkah engkau sembahyang berjemaah dengan Rasulullah tadi? Dia kata, ya, kalau begitu Allah mengampunkan akan dosa-dosa kamu. Maknanya. Jadi dikatakan bahawa innal hasanat yudhhibun sayyiat. Kejahatan-kejahatan yang kamu lakukan itu boleh dihapuskan dengan kamu memperbanyakkan hasanat, kebaikan. Kebaikan. Lalu dikatakan di sini, segera kamu basuh periuk tadi hitam, segera basuh. Yakni segeralah kamu beristighfar, segeralah kamu buat ketaatan sebanyak-banyak. Nescaya hilang daripada periuk hitam. Periuk itu hitam bekas api. Dan jika tiada engkau segera basuh akan dia, kalau tak basuh segera, hitam dah periuk bawah tadi, dan engkau nyalakan api kerana buat bertanuk padanya, tanuk nasi pula. Orang dululah, orang ni pakai elektrik je. Mana pakai elektrik, tapi bertanuk nasi, bertanuk. Bertanuk tu masalah maknanya beberapa kali. Jadi guna sama. Nescaya banyak hitam padanya, akhirnya membawa kepada periuk itu hitam sangat. Lama-lama hingga pecah ia, hinggalah pecah ia. Maka tak kala sudah bersangat-sangat hitam atau sudah pecah, maka tiada faedah membasuh akan dia. Begitulah gambaran hati kita. Hati kita kalau buat dosa jadi hitam. Hitam. Kerana dosa ini ibaratnya seperti asap. Hati itu ibarat seperti atap. Jadi asap tadi kena atas hitam. Itu gambaran. Lalu bila sahaja ataupun periuk tadi akhirnya jadi hitam. Tapi digunakan lagi, guna lagi, hitam sangat sampai pecah. Bila sampai pecah, akhir sekali tak beri manfaat dah. Tidak dapat memberi manfaat. Maka hati manusia ini ada 6. Satu, hati yang hidup. Hati yang hidup itu hati yang beriman kepada Allah. Alhamdulillah, kita semua dikira hati hidup lah. Hati beriman kepada Allah. Kalau tak beriman pada Allah, tak mayam maghrib berjemaah, tak pergi dah masjid surah. Hati hidup. Yang kedua, hati mati. Hati iman, itu kira hati mati. Termasuk juga nanti dikatakan hati yang mati itu ialah hati orang-orang munafik. Munafik akidah, itu hati yang mati. Yang kedua. Yang ketiga, hati sehat, hidup dan sehat. Hati hidup, semua hidup. Orang beriman tu hiduplah ke hati beriman. Maknanya kalau dia mencuri, dia tanya, kita tangkap dia, mu tahu tak dosa? Tahu. Tahu dosa. Maknanya hati dia ada, hidup tu hidup, tapi tidak sehat. Maka yang ketiga, hati sehat. Hati sehat adalah hati yang ibadah kepada Allah. Moga-moga Allah Ta'ala kurniakan kita hati yang sehat. Terus beribadat kepada Allah. Yang keempat, hati sakit. Hati sakit. Jadi bila hati sakit ini, ibadat tetapi banyak maksiat, lalai pada Allah. Itu kata hati sakit. Hati yang sakit. Hati sakit ini juga kena ditaubatkan. Yang kelima dia panggil hati jaga. Hati yang jaga. Hati jaga ni hati yang hidup, ingat pada Allah. Sehat, hidup, hati hidup, sehat, jaga. Ini hati wali-wali Allah, orang-orang yang soleh. Hati sentiasa jaga, hati sentiasa ingat kepada Allah. Macam orang lah ni, contoh saja. Seorang itu ingat pada seseorang yang lain, ingat semua. Nak tidur ingat, nak tu ingat. Maka demikian orang, lebih-lebih lagi orang yang soleh, hati dia ingat kepada Allah. Bangun tidur ingat kepada Allah Ta'ala. Ini orang yang ahli zikrullah. Biasanya begitu. Orang yang banyak berzikir, orang yang banyak bertafakur, orang yang banyak muhasabah, orang yang banyak mujahadah. Ini jadi hati hidup. Maka dipanggil hati jaga. Yang kelima, hati yang hidup kepada Allah Ta'ala, sentiasa sehat lagi hidup. Kalau orang ibadat sehat tapi hati tidak hidup, kadang-kadang zikir-zikir hati lupa banyak. Itu maknanya sehat, tetapi tidak hidup lagi, tidak jaga. Yang keenam dia panggil hati lalai. Hati yang lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Hati lalai ini maknanya ibadat tapi masih lagi lalai kepada Allah. Baik, kita tengok. Maka dikatakan bahawa tak kala sudah sangat-sangat hitam atau sudah pecah, ataupun kita kata hati sudah mati. Hati sudah mati, maka tiada faedah membasuhkan angan dia, tak ada faedah dah nak basuh. Periuk pun dah pecah dah. Jaga-jaga jangan sampai hati mati. Hati mati ini katanya dalam kitab Mau'izatul Mukminin Abdul Qasim Al-Qasimi, Abu Qasim Al-Qasimi itulah maknanya. Dia mengatakan bahawa hati mula sakit apabila tidak zikrullah, sama ada berzikir, baca Quran, mendengar ilmu 3 hari. Baru ni PKP 4 bulan. Maknanya PKP 4 bulan baru ni. Maknanya memang rasa kosong betul. Maka saya ambil jalan buat kuliah online begitu. Nak hidup hati. Jadi kata ulama 3 hari. 3 hari sakit kita. 3 hari sakit. Kalau 3 hari tak berzikir, tak baca Quran, tidak duduk majlis ilmu, maka hatinya mula sakit bermula 3 hari tadi. Lalu dikatakan, seorang bertanya, bagaimana kalau orang sakit dibiarkan? Obat tidak makan, apa-apa dibiar-biar, maka penyakitnya jadi parah. Bagaimana pula kalau penyakit yang parah itu dibiarkan? Lama-lama dia jadi mati. Begitulah hati. 3 hari tak dengar kuliah, 3 hari tak berzikir, tak dengar kuliah, sakit, hati sakit. Dia jadi lemah ibadat. 3 bulan tak dengar kuliah. 3 bulan tak dengar kuliah. Habis tutup habis saja-saja. Parah apa-apa itu. Maknanya hati jadi parah dah. Lepas boleh buka pula kan. Boleh tak mari juga, tak belajar. Nanti jadi mati jadi. Bila mati nanti tak ada dah, tak nak zikir dah, tak nasihat pun tak ada apa, dengar Quran, dengar kuliah jauh-jauh pun tak ada. Tidak akan ada kesan. Ini bahaya hati mati. Hati mati. Maka hendaklah seseorang itu bertaubat kepada Allah. Baik. Maka bermula taubat seseorang hamba Allah Ta'ala itu menghilangkan ia akan hitam pada hatinya. Bila dia bertaubat, menghilangkan akan hatinya, yang menghilangkan akan hitam yang ada pada hati. Kerana apabila seseorang itu buat dosa, akan ada titik hitam. Lalu dia buat dosa, hitam lagi. Bila buat dosa, hitam lagi. Lama-lama jadi gelap hati. Gelap hati. Kerana apabila berbuat maksiat seseorang itu hitam hatinya dengan sebab dosanya, maka bila dia buat maksiat, dia bermakna dia melakukan dosa, maka dosa itulah menghitamkan hatinya. Dan hitam hatinya itu boleh dibersihkan. Boleh dibersihkan. Kalau sikit-sikit kotor, pakai sabun rendang gitu je. Maknanya boleh tahan. Rendam-rendam, akak-akak bersih sangat. Pakai sabun juga, yang rendam saja. Tapi kalau rasa lama tak apa sikit, kena beruh juga. Tapi kalau beruh tak jadi benda kok, kena bahan klorok. Maknanya begitu gambarannya. Lepas tu orang tanya, kalau hati kerah macam mana? Boleh tak buat air hati saya kerah? Kalau buat juga tak jadi benda, minum air klorok, insya-Allah. Lakoh habis. Lakoh habis. Okey, baik. Maka apabila berbuat maksiat seorang, hitam hatinya dengan sebab dosanya, maka jika tiada taubat ia daripadanya, maka diperbuat beberapa maksiat. Seseorang itu kalau tidak bertaubat, dia akan berterusan dalam maksiat. Allah Ta'ala berfirman, bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuh fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bala man kasaba sayyi'atan, ketahuilah, sesiapa yang melakukan kasabah sayyi'atan, sayyi'atan ini satu kejahatan.
daripada satu kejahatan itu, wa ahatat bihi khati'atuh, lalu meliputi kejahatan-kejahatan. Boleh buat situ jadi sedap, jadi buat. Wa ahatat bihi khati'atuh wa ulaika ashabun nar, mereka itu adalah ahli neraka, wal iyazzubillah. Jadi disebut dalam Al-Quran ini ciri-ciri orang itu apabila dia sudah merasa seronok dengan dosa itu dan dia berterusan dengan dosa itu. Faulaika ashabun nar, dia adalah ahli neraka. Hanya kalau dia bertaubat, dia boleh menjadi ahli syurga. Maka bahayanya dosa ini apabila dosa itu dikekali. Dosa itu dikekali tadi, dia terus kekal. Bila sudah kekal, dia terus buat berterusan. Ini membawa kepada dia tidak bertaubat. Tetapi kalau dia bertaubat kepada Allah, maka hilang. Jadi biasanya kalau sudah banyak-banyak buat dosa-dosa, jadi berat nak bertaubat. Kecuali Allah memberi hidayat pada dia. Maka dosa itu jangan dibiarkan, terus bertaubat. Jika tiada taubat ia daripadanya, maka diperbuat beberapa maksiat, jadilah bersangat-sangat hitamnya. Bila sangat hitam, tiadalah boleh dibasuh lagi akan dia dengan segera. Tak boleh nak basuh dah. Seperti emas bercampur dengan tembaga, maka tiada boleh menceraikan antara keduanya. Ni kalau emas campur tembaga, ni saya tak tahulah. Ini orang tukang emas tembaga dia tahulah. Emas tembaga. Orang-orang dahulu dia masak dengan tembaga. Betul tak? Periuk tembaga, air tembaga. Saya berjumpa baru ni saya pergi ke Kelantan, saya berjumpa dengan satu orang doktor. Dia ni tabligh. Bila dia dapat tahu tabligh ni ada masalah, maka dibagi semua madu-madu, lepas tu minyak zaitun, benda-benda yang sunnah. Dia kata sekejap saja. Dia kata ikut perubatan dia 2 hari 3 hari sembuh. Cek-cek hilang tak ada. Dengan perubatan sunnah dia bagi. Lepas tu dia kata orang-orang dulu masak air dekat bekas tembaga, masak nasi bekas tembaga. Tahu tak orang-orang dahulu kenapa? Dia kata kalau orang masak air dalam tembaga, rebus air dalam tembaga, kata kuman tak akan hinggap. Air panas itu selamat daripada pencemaran. Dan tembaga lah dia kata paling bagus kita nak masak makanan. Dia boleh maknanya menjadi penawar pada segala penyakit-penyakit yang lain. Tapi hari ini kita makan makanan tu jadi penyakit. Maknanya kita begitu, patut pun orang dulu kata tembaga sama. Dia pergi beli mula tembaga. Beli mula kalau ada. Baik. Sikit je selingan saja. Maka tak dapat diceraikan tembaga dengan emas, tak dapat diceraikan melainkan dibakar dengan api. Jadi gambaran kalau sudah tidak bertaubat, mati tidak bertaubat, ada dah dosa dia kena bersihkan juga, tetapi dibakar dalam api neraka, wal iyazzubillah. Bertaubat kepada Allah ini adalah amalan yang sangat baik, sangat besar. Maka hendaklah bersungguh engkau berbuat amal saleh. Sungguh kamu berbuat amal saleh. Allah Ta'ala berfirman, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wallazina jahadu, mereka yang bersungguh-sungguh. Bermakna bukan ibadat sambil lewa, tidak. Wallazina jahadu fina, mereka yang bersungguh berjalan kepada kami, kepada Allah. Lanahdiyannakum subulana, kami akan tunjuk kepada kamu jalan-jalan kami. Allah akan tunjuk jalan kepada orang yang bersungguh. Maka bersungguh-sungguhlah engkau berbuat amal saleh, dan atasnya diharap diterima amal engkau. Dan kamu bersungguh-sungguh dalam keadaan kamu harap Allah Ta'ala terima, dan kamu hendaklah rasa takut kepada Allah. Kerana dalam ibadat kena ada dua, satu harap, satu takut.
harap kepada Allah agar Allah menerima amal. Tapi takut kepada Allah Ta'ala, takut amal kita tidak diterima, diazab oleh Allah. Maka takut orang ahli ibadat itu kepada empat perkara ahli ibadat takut. Apa ahli ibadat takut? Yang pertama, takut amal tak terima. Jadi kita sembahyang ibadat biasa je, terima tak apa, asal sudah. Gitu. Maka yang pertama, takut amal ibadat tidak diterima. Yang kedua, takut Allah balikkan hati. Ahli-ahli ibadat pergi surau, masjid-masjid, akhir kali tak pergi tamarah. Duduk rumah saja. Duduk rumah saja. Kenapa tak pergi surau? Ustaz cakap tula je. Maknanya ustaz cakap tula je. Mari ustaz ni waktu juga, mari ustaz ni waktu juga, pada duduk rumah sudah. Jadi akhirnya apa? Akhirnya jadi balik. Orang Terengganu kata balik air. Akhirnya ditakuti. Yang kedua, takut Allah Ta'ala balikkan hati. Kan ada dalam satu hadis, dia kata, inna ahadakum ya'malu bi amali ahli jannah hatta yakuna bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alaihi kitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Ada dalam satu hadis dia mengatakan ada satu orang hamba Allah, dia beramal dengan amalan ahli syurga, sehingga antara dia dengan syurga satu hasta saja. Maknanya tidak ada yang menghalang dia masuk syurga kecuali kematian. Fayasbiqu alaihi kitab, maka tercatat daripada Allah Ta'ala dalam kitab, fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Di akhir dia nak wafat, dia beramal dengan amalan ahli neraka, maka masuk dia dalam neraka. Wal iyasubillah. Ini disebut dalam satu hadis yang kita rasa takut. Sebab tu orang-orang ahli ibadat dia takut, dia pusingkan hati je. Sebab tu dia disuruh kita kalau boleh sentiasa membaca doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan kau palingkan hati kami setelah kau beri hidayat. Maknanya kerana engkau lah Tuhan yang maha pemberi anugerah kepada hamba-Nya. Baik, yang ketiga yang ditakuti adalah ketika sakaratul maut, tercabutnya iman. Mati dalam keadaan su'ul khatimah, ini ditakuti ahli ibadat. Kalau ahli ibadat maknanya dah takut kepada su'ul khatimah, ahli-ahli maksiat patutnya lebih-lebih lagi takut. Dan yang keempat takut azab Allah Ta'ala selepas daripada kematian. Diazab. Baik, lalu dikatakan bahawa bersungguh-sungguhlah engkau taubat kepada Allah. Sudah kamu bersungguh-sungguh pada ibadat, kena bersungguh-sungguh taubat kepada Allah. Sentiasa tiap-tiap waktu dan setiap masa, setiap waktu bertaubat kepada Allah. Maka setiap masa lepas sembahyang istighfar sebahagian daripada taubat. Sebahagian pada taubat. Tapi taubat yang sebenar ada 3 syaratnya, yakni yang pertama, dia ini maknanya berazam, berjanji bersungguh-sungguh tidak akan kembali lagi kepada maksiat yang lalu. Dan yang kedua kena ada penyesalan, menyesal sungguh-sungguh. Menyesal. Yang ketiga kena ada rasa benci kepada maksiat yang telah dia lakukan dahulu. Jangan cari jalan maknanya. Maka dia bertaubat kepada Allah Ta'ala bersungguh-sungguh apa saja dosa. Orang itu berzina, boleh Allah ampunkan dosa. Orang itu minum arak, boleh. Boleh maknanya. Jadi jaga-jaga. Kadang-kadang kita pernah kita kata ini dosa-dosa besar, dia terkejut. Dosa-dosa besar. Kenapa? Ni saya pernah buat, ni pernah buat. Jadi asal cerita cukup lah. Maknanya jadi yang paling penting taubat saja. Nak bagi tahu sesiapa yang pernah melakukan dosa besar, baik pernah minum arak, baik pernah berjudi, baik pernah berzina, baik apa-apa saja dosa besar, maka kata ulama jangan cerita kepada makhluk yang bernama manusia. Senang. Jangan cerita saya dulu pernah minum arak. Jahat ngakmu. Jangan cerita. Cerita ini hanya pada Allah. Ya Allah, dulu saya pernah minum arak. Ya Allah, dulu saya pernah berzina. Ya Allah, dulu saya pernah berjudi. Contoh yang salah faham. Maknanya contoh.
saya pernah minum arak, berjudi dan sebagainya, saya pernah berzina. Kita dengan Allah Ta'ala sahaja. Kenapa? Kerana seandainya orang itu berzina, contohnya dia pernah berzina, lalu dia beritahu, oh saya salah, saya berzina, Allah marah pada dia. Allah Ta'ala kata, aku telah sembunyikan keaiban kamu, tapi kamu sendiri yang membukanya. Maka Allah Ta'ala marah. Kalaulah dia sendiri yang membukanya, nanti akan dibuka pula dekat negeri akhirat kelak. Jadi taubat. Kita semua banyak dosa, maka jalannya bertaubat kepada Allah. Dan kita beruntung kerana kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya kata begitu? Kerana umat Nabi Musa, kalau dia bertaubat, dia kena bunuh diri dia. Faqtulu anfusakum, bunuh diri kamu. Ambil senjata tajam, bunuh diri dia, baru taubat diterima. Kalau tak bunuh, tak diterima. Ini umat Nabi Musa alaihissalam. Tapi umat Nabi Muhammad tidak begitu. Di dalam satu hadis menceritakan, datang malaikat Jibril alaihissalam, ya Muhammad, umatmu ini melakukan maksiat, dia bertaubat 1 tahun, Allah Ta'ala terima. Rasulullah bersedih lagi. Ya Jibril, 1 tahun lama. Lama 1 tahun ini. Lalulah malaikat Jibril kata, Allah memberitahu pada aku, umatmu wahai Muhammad, kalau dia buat dosa banyak macam mana pun, 1 bulan dia bertaubat, Allah terima taubat dia. Buat dosa bertahun-tahun, 1 bulan dia bertaubat, Allah terima. Umat hamba-Mu. Rasulullah bersedih lagi. Ya Jibril, 1 bulan lama. Rasulullah, malaikat Jibril kata, ya Muhammad, umat kamu buat dosa 1 minggu, Allah terima taubatnya. Rasulullah masih lagi bersedih. Lalu Rasulullah kata, 1 minggu tu lama. Lalu kata malaikat Jibril, ya Muhammad, umatmu buat dosa-dosa 1 hari je dia taubat. Daripada pagi sampai ke petang, 1 hari dia bertaubat, Allah terima. Rasulullah kata 1 hari pun lama lagi. Lalu malaikat Jibril kata, Allah memberitahu tentang umat kamu ni wahai Muhammad, asal dia taubat saja sebelum datangnya nyawa di halkum. Asal dia taubat saja, Allah Ta'ala terima, baru Rasulullah gembira. Menunjukkan rahmatnya kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih nak marah juga. Ada orang tu kata Rasulullah ni pelarian. Kalau dia ada ni, kita pakat kekok kepala belakang. Baik, kita tengok. Maka bersungguh engkau kepada taubat kepada Allah Ta'ala sentiasa pada tiap-tiap waktu dan masa. Kiranya menghilangkan Allah Ta'ala akan hitam pada hati engkau. Kerana bila orang itu sudah bertaubat kepada Allah, maka Allah Ta'ala menghilangkan hitam pada hati seseorang tadi. Maka hati membawa kepada cahaya. Cahaya. Kerana orang yang taubat daripada dosanya dengan syarat, yakni dengan menepati syarat-syarat dia tadi, dia bertaubat dengan 3 tadi, ada penyesalan, ada perjanjian dengan Allah, ada rasa benci pada maksiat, itu dia dengan Allah. Dosa dengan Allah, Allah boleh ampun. Paling bahaya dosa dengan makhluk. Tipu orang, jual beli tanah, tipu orang. Tanah boleh ke dia? Maknanya ada tipu orang, Allah tanggung itu. Maknanya. Maka kalau dengan yang keempat, syarat yang keempat, kalau ada hak dengan orang lain, dia kena selesaikan, baru taubat dia diterima oleh Allah Ta'ala. Maka seperti orang yang tiada dosa, seperti dia tiada dosa. Tiada dosa macam mana? Seperti dia keluar daripada perut ibunya, tidak ada dosa. Dosa terhapus, pahala dikekalkan. Ada kata dosa itu ditukar, yubaddilu sayyi'atihim hasanat, yubaddilu sayyi'atihim hasanat, maknanya Allah Ta'ala ganti dosa jadi pahala. Dosanya 5 juta contohnya, kita tak kira, tak tahu kiraan dosa macam mana. Okey, 1000 lah kata, dosanya ada 6000, maka bertukar yubaddilu sayyi'atihim hasanat, maka bertukar dosa 5000 jadi 5000 pahala. 5000 pahala. Begitulah gambarannya. Maka dikatakan bahawa dia seperti sudah tidak ada dosa lagi.
Maka jika dapat petunjuk engkau dengan memperbuat taubat, kalau Allah beri petunjuk, kamu dikira orang yang bertaubat kepada Allah. Maka saya bagi ringkasan sahaja daripada kitab Minhajul Abidin. Kitab Minhajul Abidin dia kata, kalau orang tu buat dosa, macam mana contohnya? Contoh minum arak lah, contoh je ni. Alhamdulillah tak ada seorang pun sini, insya-Allah. Tengok wajah bercahaya belaka. Contohnya minum arak. Dia pergi jumpa saing dia kata minum sekali dia pun minum. Dia pun minum arak. Maka dia pun rasa bersalah, menyesal. Maka nak bertaubat, kena segera. Pukul 7 lepas garit dia minum arak, lepas isyak kena taubat satu mata. Maka kata Imam Al-Ghazali, kamu kena mandi. Ini Imam Ghazali sebut. Dia bagi kaedah mandi sunat taubat. Mandi sunat taubat. Saja aku mandi sunat taubat kerana Allah Ta'ala. Jangan letak 3 rakaat. Saja aku mandi sunat taubat. Dia pun mandi. Lepas daripada mandi, maka dia pun menyuruh sembahyang sunat taubat 4 rakaat. Ini Imam Ghazali. 4 rakaat. Kemudian habis waktu. Macam mana kira? Sambung sikit ya. Kemudian 4 rakaat, 2-2. Sembahyang yang afdal, sembahyang sunat, salatu laili masna. 2 rakaat. Lepas daripada sembahyang 2 rakaat, dia disuruh istighfar dulu. Istighfar ditulis dalam kitab Minhajul Abidin sebanyak mana, tak khabar berapa. Katakanlah dia istighfar 100. Istighfar 100. Siapa nak buat 100, 500 terpulang 100. Lepas istighfar, dia suruh selawat Nabi. Kalau istighfar 100, ambil selawat Nabi 100. Kemudian dia suruh la ilaha illallah, mengembalikan syahadah. Kerana disebut tidak seorang itu berzina dalam keadaan dia itu beriman. Kalau beriman betul-betul dia tak berzina. Jadi bermakna apa? Kembalikan balik syahadah dia, maka ucap la ilaha illallah. La ilaha illallah dulu. Zikir, lepas mayang zikir. Hanya Imam Ghazali kata maknanya boleh kalau orang tu nak sujud saja, sujud syukur kerana Allah memberi dia taubat. Lepas daripada itu, ia lepas sujud, dia pun duduk. Sujud dulu, kalau tadi sujud barulah dia zikir. Berzikir, istighfar, selawat la ilaha illallah. Kemudian daripada itu barulah dia munajat kepada Allah. Dalam munajat itu, yang pertama, dia kena mencela diri dia. Dia cela diri dia. Contoh dia kata, dalam kitab tu dia kata, bolehlah kita sebut nama. Hai Mustafa Kamal, kamu ini cakap je sedap, buat doktor bagus. Maknanya, jadi cela. Kamu ini minum arak contohnya. Jadi cerita, sebutkan dalam kitab itu, kata sebutkan kesalahan kamu pada Allah. Kalau kata pernah minum arak, ya Allah saya pernah minum arak, ya Allah saya pernah berjudi, ya Allah saya pernah berzina. Sebut. Cerita pada Allah. Jangan cerita makhluk yang bernama manusia. Cerita pada Allah. Saya pernah minum arak, saya pernah berjudi, saya pernah berzina, saya pernah cerita. Kemudian hinakan diri pada Allah. Pada makhluk jangan. Hinakan diri pada Allah. Ya Allah, betapa hinanya aku padamu, ya Allah. Aku orang yang paling zalim, aku orang yang paling jahat. Dan katanya itu, bila kamu mencela diri kamu itu, pastikan biar datang rasa penyesalan. Rasa menyesal sungguh. Menyesal. Kemudian buat perjanjian dengan Allah. Lepas dah mencela-cela diri itu, buat perjanjian. Berjanjilah kita dengan Allah. Berjanji dengan Allah Ta'ala bahawa mulai hari ini saya tidak lagi minum arak. Mulai hari ini saya berjanji tidak lagi minum arak, bukan minum arak, dan segala dosa-dosa besar yang lain. Jadi zina pula, itu taubat minum arak. Mana hati gitu. Dia dan segala dosa-dosa besar yang lain. Maknanya saya tidak akan lagi melakukan dosa-dosa besar yang lain. Maka dia kena tu. Kena buat perjanjian dengan Allah Ta'ala.
Dan ini diulang beberapa kali, setiap malam. Ketika saya belajar ini, kata guru saya teringat dia. Guru saya kata, kalaulah orang itu tidak menangis, dia buat sampai dia menangis. Hari ni tak nangis lagi, esok 2-3 hari sampai dia menangis. Buat sama maknanya. Sampai hati kita rasa lapar maknanya. Dan rasa lapar, tanda dia tadi Allah ringankan taat. Mudah bangun malam, mudah. Saya berjumpa satu orang. Beliau ini jangan kata beliau mayang duk culah, budak mayang. Dia buat ini, dia boleh bangun sebelum subuh setiap pagi. Baru saya tahu sedap bangun sebelum subuh. Lama ni subuh kumilang. Itu pun ada mayang tu. Tapi bila dia melakukan amal-amal taubat, masya-Allah, Allah pemudahkan. Maka disebut dalam kitab Imam Ghazali, antaranya Allah ringankan orang itu melakukan ibadah pada Allah. Itu tanda dia. Maknanya. Dan ada doa khusus mengenai taubat nasuha ini ditulis oleh Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Boleh dapatkan di sana. Baik. Maka membuat taubat istighfar, maka sesungguhnya dapat untung dan baik hidup engkau, kerana bahawasanya taubat ini pemberian daripada Allah Ta'ala, mengasihi ia sekira-kira menghendaki ia daripada hamba-Nya. Bukan semua Allah Ta'ala kurniakan. Maknanya siapa yang dikurniakan taubat, dia adalah orang yang beruntung. Kerana terkadang mendapat petunjuk dengan taubat itu hamba yang jahat rupa kakinya sudah binasa, tiada Tuhan yang baik rupa. Kadang-kadang orang yang dapat taubat ini orang yang jahat sangat dia. Jahat dengan dirinya, jahat dengan Allah. Tiba-tiba Allah beri taubat dia. Allah Ta'ala beri taubat kepada dia dan selamat anggotanya. Dan terkadang dapat petunjuk dengan dia isterinya itu, tiada suaminya. Kadang-kadang yang dapat petunjuk isteri jadi salihah, suami tak. Maknanya dan orang yang muda, kadang-kadang orang muda tiada, orang yang sudah tua, kadang-kadang tua tak dapat, orang muda saja. Satu hari saya pergi balik pada kuliah makan. Ada satu orang ni, dia bawa saya, dia meninggal dah. Dia ni, dia kata, mari saya mutu ramai-ramai. Dia kata budak-budak muda ni, dia tak faham. Kalau dia sampai umur macam kita ni baru dia tahu. Masa tu hak saya mutu pun buka topi. Tua dia. Tua pada dia. Dia pun dah kejut. Lah, ingat budak-budak muda ya tu. Rupanya orang tua dah. Jadi nak katakan bahawa kadang-kadang hidayah tak tahu. Milik-milik siapa ni? Kadang-kadang orang muda. Hanya Rasulullah kata, Rasulullah suka anak-anak muda seperti orang tua. Kerana apa? Kerana sifat orang tua suka ibadat. Sifat orang tua banyak pergi masjid, ibadat. Maka Rasulullah suka orang muda, sifat orang tua. Tapi Rasulullah tak suka orang tua, sifat orang muda. Naik motor congek lagi, umur 70 dah. Maknanya Rasulullah tak suka keadaan macam itu. Jadi dikatakan bahawa kembali kepada Allah Ta'ala itu pemberian Allah. Maka jika dapat untung engkau, kalau kamu dapat untung engkau dengan taubat, maka mengasih akan dikau Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan orang yang Allah kasih adalah ahli taubat. Ahli taubat ahlullah. Ahli taubat adalah kekasih-kekasih Allah. Kalau kita tengok ahli ilmu lah, ahli ilmu Allah Ta'ala kata apa? Ya fa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang-orang ahli ilmu Allah Ta'ala kata aku angkatkan darjat. Orang yang ada ilmu. Orang yang berzikir, fazkuruni azkurkum. Siapa yang berzikir ingat aku ingat dia. Tetapi orang yang bertaubat, Allah Ta'ala berfirman, innallaha yuhibbut tawabin. Allah cinta kepada orang yang bertaubat. Maka perkataan yuhibbu tu, Allah cinta pada ahli taubat, maknanya kedudukannya lebih lagi pada yang lain. Kerana dia mendapat kecintaan, Allah kasih cinta kepada ahli-ahli taubat. Moga-moga kita menjadi ahli taubat. Moga-moga tidak kita wafat kecuali dalam keadaan taubat kepada Allah, lalu taubat kita diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ahyina bil iman
وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا جنة مع الإيمان. اللهم إنا نسألك التوبة ودوامها ونعوذ بك من المعصية وأسبابها وذكرنا بالخوف قبل هجوم خطراتها ومن التفكر في طرائقها وامحو من قلوبنا حلاوة ما اجتنيناه والطمع لما هو بضدها. اللهم أحرمنا لذة معصيتك وارزقنا لذة طاعتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.